Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, apa khabar semua penonton-penonton Majalah Labo? Kalau boleh dengar saya sebelum tu saya nak buat sound check. Kalau anda boleh dengar saya sila komen salam emas. Sila komen salam emas. Sila komen salam emas. Kalau anda boleh dengar saya sila komen salam emas. Okey. So sebelum tu kita tunggukan komen-komen pada sahabat-sahabat yang menonton bersama-sama di Majalah Labo. Saya harap anda semua dalam keadaan selamat, sihat, ceria dan jauh daripada penyakit-penyakit COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Alright, terima kasih kau yang komen. Okay, so pastikan anda follow kami di Facebook seperti biasa Majalah Labo dan juga di Twitter Majalah Labo dan juga di website majalahlabo.com, Telegram dan juga Instagram. Alright. So, okay, so seperti biasa, yang pasti emas ni merupakan salah satu daripada barang ni, um, maka sebarang transaksi yang melibat emas ni amat mudah untuk jatuh haram. Jadi kalau ada unsur-unsur barang ribawi, kan? So sekarang kita dengar pula bagaimana kalau kita beli emas secara online, macam mana pula tu. Kita ada tetamu khas kita. Terima kasih daripada Majalah Labo, mengucapkan terima kasih kepada tamu khas kita yang sudi datang untuk berkongsikan dan kupas juga tentang pelaburan emas ni. Beli melalui online. So, ni Ustaz Khairul Anwar Basri merupakan pengasas KAB Gold dengan topik hari ini adalah emas online. Macam mana yang boleh? Dan hari ini kita akan kupaskan yang topik apa yang dimasukkan dengan emas online, status sepatu syariah emas online dan adakah emas perhiasan ataupun pelaburan. Tu dia. Okay, so apa kata kita sebelum tu pastikan anda tekankan like dan tekankan love dan juga tekankan share Facebook live session ini. Moga-moga ilmu dan perkongsian hari ini dapat manfaat pada rakan-rakan kita dan juga keluarga-keluarga kita, insyaAllah. Okay. Alright. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Khairul, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Ustaz boleh. Iskandar okey Alhamdulillah sihat. So mungkin Ustaz boleh kenalkan diri dulu, mungkin berikan perkenalkan apa itu KAB Go dan juga siapalah Ustaz Khairul ni sebenarnya kan. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua penonton live kita pada tengah hari ini. Terima kasih kepada Majalah Labo sebab sudi jemput saya. Saya macam yang tuan-tuan tengoklah. Tak nampak, ada nampak nama saya kan. Khairul Anwar Basri, pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif KAB Gold Dynamics Sdn Bhd. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ramai lagi yang tak kenal saya. So semua orang boleh follow saya dekat Facebook saya, Khairul Anwar Basri, dan juga page emas saya, Ustaz Emas dan Dina, dan juga page KAB Go Dynamics Sdn Bhd, Instagram saya Khairul Anwar Basri, dan tuan-tuan boleh jadi follower saya lah untuk tengok dan kenal saya dengan lebih lanjut lagi. So saya dah lebih kurang 10 tahun kot secara aktif berurus niaga dengan emas ni, dan saya pernah satu ketika dulu sebelum daripada saya jadi founder KAB Gold ni, saya jadi dealer antara yang top-top jugalah dekat salah sebuah syarikat emas terkemuka di Malaysia. Dan sebelum tu saya berpengalaman juga bekerja di industri perbankan Islam, dan sekarang pun saya adalah salah seorang daripada penasihat syariah dalam kewangan Islam yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia. Saya menjadi penasihat syariah di beberapa syarikat dan institusi kewangan yang asal daripada Malaysia dan juga luar negara lah. So itu sedikit lah pengenalan tentang diri saya yang tak berapa nak glamour ni. So harap-harap lepas daripada Majalah Labo invite saya ni, saya jadi glamour lah di kalangan semua follower-follower Majalah Labo. InsyaAllah. Okay. So macam mana
Apa kenapa Ustaz Khairul initiatekan dengan KAB Gold? Apa mission dan misi KAB Gold sebenarnya? Okey, kalau kita tengok satu benda yang semua orang akui bahawa dia tu adalah satu benda yang bagus dan bernilai, iaitu emas, tetapi dalam waktu yang sama tak ramai orang yang ambil tahu secara lebih dalam tentang keistimewaan dan kepentingan emas. Daripada pengalaman saya yang dulu pun tak juga kenal emas ni, walaupun saya bekerja dalam industri perbankan, yang mana core dalam perbankan tu adalah duit, hutang dan sebagainya kan, termasuk dengan produk-produk yang banyak dalam industri perbankan ni. Emas yang menjadi orang cakap duit sebenar ni, tak ramai orang yang ambil tahu. So saya bila kenal emas, saya rasa itu suatu perkara yang perlu diperkenalkan lagi dengan lebih jelas. Dan lepas daripada saya mula berkecimpung dalam bidang emas ni, saya menulis buku tentang emas, saya ada tulis buku Kaya dengan Emas, Emas dan Syariah dan sebagainya. Dan setelah hampir 10 tahun saya menjadi dealer emas, berniaga secara amatur, saya rasa sudah sampai masanya saya sendiri terjun ke bidang penjualan dan pembelian emas ni sebagai pengeluar emas. Sebab tu kita buat KAB Gold, dan saya tak rasa rendah diri untuk sebut bahawa ini adalah salah satu daripada kita panggil sebagai kalau tak keterlaluan, sebagai fardu kifayah lah. Kita sebagai orang Islam ni kan menyediakan platform yang bukan sahaja patuh syariah, tetapi juga dipandu oleh syariah. Semua orang boleh buat yang patuh syariah, tapi berapa ramai yang sedia untuk dipandu oleh syariah A to Z, telus, dan juga memberi satu produk dan perkhidmatan yang win-win situation, terutama kepada penjual dan juga pembeli. So itu adalah misi dan visi KAB Gold lah. Kita nak jadi syarikat emas pilihan rakyat Malaysia dan juga antarabangsa yang bukan saja patuh syariah, tetapi juga dipandu oleh syariah. So itu salah satu daripada sumbangan jihad saya lah dan tim untuk memberi satu pilihan yang lain selain daripada apa yang kita sedia ada dalam market, pembelian dan penjualan emas. So KAB Gold hadir sebagai alternatif yang diharapkan dapat memberi saingan yang sihat lah kepada player-player industri emas yang lain yang sedia ada tu, insyaAllah. So Ustaz, boleh tak macam mana yang dimasukkan dengan emas online ni? Ada yang mungkin ada yang muskil tentang beli emas melalui online, dan ada dia punya pendapat-pendapat yang tersebut. Adakah mungkin Ustaz boleh jelaskan yang macam mana dia boleh dia jatuh haram ataupun macam mana dulu jatuh harus and so on. Okey, bila kita cerita tentang emas ni, bagus dia lah orang mula ambil berat tentang hukum halal haram kan. Itu bagusnya lah. Yang pertama. Yang kedua, bila kita cerita tentang emas, orang mula bertanya tentang zakat emas. Walhal dalam kita jual beli barang lain, kita simpan duit dan sebagainya pun sebenarnya tertakluk pada halal haram dan bayaran zakat juga. Tapi orang tak berapa nak ambil tahu sangat lah pasal zakat kalau sebut pasal duit. Tapi kalau sebut pasal emas ni, orang akan a bit particular on dia punya halal dan haram, sah dan batal, dan juga pembayaran zakat dia. Okey, itu pertama. Yang kedua, jual beli emas ni bukanlah jual beli emas yang baru berlaku dalam setahun dua. Emas ni macam kalau kita baca buku-buku sejarah keuangan dan sebagainya, dia adalah wang sebenar yang sejak daripada turun-temurun. Kalau baca buku saya Kaya dengan Emas, Emas dan Syariah, kita tengok asalnya duit ni, asalnya memang emas tu adalah duit yang asal lah. Semua orang menggunakan emas sejak zaman dahulu kala, dan apabila mata wang kertas dicipta pun memang pada awalnya pun berdasarkan kepada simpanan emas yang ada dalam akaun bank masing-masing. Cuma pada satu ketika, saya pada akhir tahun 1970-an, pertalian antara emas dengan duit ni diputuskan, dan wang kertas mula boleh dicetak dengan sesuka hati. Maka tidak ada lagi sandaran duit kepada emas, dan tinggallah emas ini hanyalah sebagai
barang yang dijual beli. Dia bukan lagi duit. Itu yang ketiga. Yang keempat, ramai orang ingat emas ni hanya barang kemas saja, barang perhiasan kan. Tapi rupa-rupanya emas ni pun sekarang dah ada dalam bentuk shilling, dalam bentuk gold bar, dalam bentuk sebuk, dalam bentuk kita panggil apa, ketulan-ketulan, macam-macam jenis. Dan istimewanya emas ni, asalkan dia boleh diukur dengan timbang, dengan berat, maka dia sah diniagakan. Orang boleh jual beli asalkan dia ada berat kan. Berbeza dengan duit lah. Duit ni kalau koyak sikit, usah kata koyak separuh. Koyak sikit pun dah tak laku kan. Orang tak nak terima dah. So itu keistimewaan emas. Cuma bila kita tengok kitab-kitab fiqh yang lama, ada syarat-syarat yang ketat lah yang menyebabkan orang sedikit macam berhati-hati ataupun enggan, reluctant nak berus niaga emas ni. Dan syarat yang ketat itu ditafsirkan dengan pemahaman yang ketat juga. Sebagai contoh, bila kita cerita tentang pertukaran emas ataupun penjualan pembelian emas, maka ada dua syarat yang perlu dipatuhi lah. Yang pertama ialah dia mestilah kita panggil apa, dijual beli dengan keadaan yang tidak ada tangguh. Sama ada bayarnya tak boleh bertangguh ataupun bila bayar emasnya tak boleh serah bertangguh. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada serah terima. Serah terima ni maksudnya kalau kita cakap ada perpindahan liability lah. Saya jual emas dekat Iskandar, Iskandar sudah mula bertanggungjawab terhadap emas tu dan saya melepaskan tanggungan saya. Itu maksudnya. Kena ada serah terima. Okey, so isu sekarang ni ialah ramai orang berpendapat bahawa nak jual beli emas yang syarat pertama tak boleh hutang tu, itu senanglah. Maksudnya kalau beli dengan ansuran, beli dengan hutang, saya beli emas hari ni, saya bayar minggu depan. Ataupun saya bayar sekarang, emas dapat minggu depan. Itu jelaslah senang nak faham kan. Tapi serah terima ni ramai orang yang tersalah faham, tak faham dan malas nak faham. Mungkin juga kan. Ada orang sehingga orang cakap serah terima ni diambil daripada kita panggil apa, diambil daripada bahasa Arab dalam hadis itu disebut yadan biadin. Yadan biadin ni tangan dengan tangan ni, tangan dengan tangan ni, sehingga ditafsirkan kena serah dengan tangan, tak boleh serah dengan kaki, macam gitu lah. Diambil literally literally perlu diserah dengan tangan, perlu disentuh dengan tangan, perlu tengok. Itu adalah tafsiran yang mengacau bilaukan kita punya transaksi. Sidang penonton sekalian, zaman berubah, hukum juga bukan berubah, hukum tu tetap sama tapi aplikasi hukum akan mengikut zamannya kan. So sebagai contoh sekarang ni orang semua jual barang secara online. Okey. Maka kalau kita masih lagi bertegas dan berkeras tak nak jual secara online, maka kita akan ketinggalan zaman lah. Satu. Yang kedua, orang tak cerita beli emas sekarang macam orang beli emas zaman-zaman dulu kala tau. Beli 1 gram, 2 gram, 10 gram, even 100 gram kan. 100 gram sekarang pun dah dekat 30,000 kan harga dia. Jadi kalau kita still lagi nak guna bawa duit, lepas tu nak emas tu ada depan mata, tukar dengan tangan, lepas tu serah duit time tu, this is not practical. Dan syariah bukanlah begitu. Syariah mesti practical, mesti relevan dan mesti memudahkan semua orang yang bertransaksi. Bayangkan saya cerita tadi 100 gram kan. Orang beli sekilo dah dekat 300,000. Orang beli 10 kilo, 100 kilo, 1 tan emas, 1 tan emas ni 1,000 kilo. Berapa banyak duit dia nak kena angkut dengan beg kalau kita ikut tafsiran tadi yadan biadin tu ialah kita kena ada depan mata emas kita. Berapa ketul. Ini bukan sahaja menyusahkan tapi membahayakan juga kan. Bayangkan kalau kita bawa duit 200-300 ribu nak beli emas. Saya nak beli emas dengan Iskandar kena bawa emas ketul 1 kilogram. Saya kena bawa duit cash kerana tafsiran singkat dan sempit kita tadi. Maka dia bukan sahaja menyusahkan saya dan Iskandar, malah membahayakan saya dan Iskandar juga. Saya mungkin dirompak tengah jalan, Tuan Iskandar mungkin akan dibunuh ataupun diragut kerana membawa emas 1 kilo yang mana dah ramai orang follower rapat yang contact dan juga follow dia dah stok lama kan. Dia ni dia nak jual kat Ustaz Hero ni. Jadi kita follow dan kita ragut. So apa ceritanya tadi? Ceritanya online ni bagi saya senang saja bagi orang awam nak faham. Satu, online ni tidaklah menjadikan sebuah transaksi emas itu null and void. Online ni tidaklah menjadikan transaksi emas itu batal. Batal. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang lebih penting daripada
syarat-syarat ataupun perkara yang saya sebut tadi ialah yang pertama, kita kena yakin, kita mesti yakin terlebih dahulu bahawa emas tu wujud lah. Yang pertama, nak beli emas ni, emas tu kena wujud dulu. Kita tak boleh jual emas yang atas angin, kita tak boleh guna apa yang orang kita cakap sekarang OPM, other people's money kan. Kita guna duit orang, kita main beli atas angin, kita untung atas angin, emas belum lagi kita milik, kita ambil jadi orang tengah, itu masalah. Tapi yang pertama sekali kita kena yakin, sebelum saya jual beli dengan Iskandar, Iskandar kenalah miliki emas tu dulu. Maknanya saya nak beli sekilo dengan Iskandar, Iskandar kena adalah emas tu, baru saya boleh beli. Macam mana cara nak membuktikan? Ada banyak cara sekarang kan. Saya boleh minta WhatsApp gambar, saya boleh minta serial number, saya boleh call untuk confirmkan, macam-macam cara. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nak beli, saya tak perlu bawa duit 300,000 nak beli sekilo dengan Iskandar. Apa kemudahan yang kita ada sekarang? Online banking lah kan. Online banking ni kita boleh transfer tanpa ada risiko. Saya boleh transfer 300,000 daripada, saya boleh transfer 300,000 kepada Iskandar. Okey. Dan bila saya transfer, macam mana saya nak pastikan duit tu dah masuk dalam akaun Iskandar? Iskandar confirmkan lah, check dalam akaun, dah ada 300,000. Okey, sudah ada. So kita pun masa tu kita boleh berakad jual beli. Saya belilah Iskandar emas yang Iskandar nak jual tu. Okey, itu pun adalah akad yang tradisional. Saya jual, saya beli. Itu pun masih lagi ramai orang yang kelam kabut dan keliru. So macam mana nak beli dengan KAB Gold ni? Saya tak pernah ada pun orang call KAB call saya, KAB Gold call saya cakap saya nak jual, saya beli. Come on lah. Zaman sekarang ni semua adalah boleh berlaku akad jual beli ni. Tak semestinya dengan akad aku jual aku beli. Akad jual beli ni apa maksud dia? Akad jual beli ni adalah tanda kerelaan bahawa saya jual, saya beli. Betul tak? Sebagai contoh mudah saya selalu cakap, Iskandar pernah beli air dekat mesin air tak? Mesin air. Mesin vending machine kan? Yes. Okey, Iskandar masukkan duit RM1, Iskandar pilih air kotak, lepas tu air tu pun turun kat bawah tu, gedegang jatuh bawah kan? Okey, so Iskandar cakap tak kat mesin tu, saya beli air ni? Cakap tak kan? Kalau kita cakap pun, mesin tu tak balas balik, aku jual kan? Tak juga. Jadi sebenarnya apa maksud akad jual beli? Akad jual beli ialah kerelaan orang membeli dan kesudian orang menjual. So maksudnya kalau duit tu tak di-reject, air tu turun, itu kerelaan lah tu, tak perlu disebut pun, sudah menjadikan akad itu sah. Jadi sebagai contoh dalam KAB Gold, bila tuan-tuan beli emas, tuan-tuan guna online banking. Tuan-tuan lock harga kat situ, tuan-tuan pilih apa item yang tuan-tuan nak. Dalam KAB Gold, kita hanya jual item emas yang kita ada. Okey, kita ada. Okey, sebagai contoh 1 gram bulan Februari contohnya. Tuan pilih, lepas tu tuan-tuan bayar dan lepas dapat confirmation, dapat slip invoice kita, confirmation dah dapat dah. So, secara automatik ketika itu emas itu sudah menjadi milik tuan-tuan dan puan-puan pembeli, dan juga jual beli itu sudah muktamad dan selesai kat situ. So ini antara bentuk jual beli secara online yang mana saya rasa dari sudut syariahnya orang tak bincang dah sekarang, sebab semuanya sudah boleh diterima di serata dunia. Maksudnya kalau kita masih lagi kita masih lagi confused, kita masih lagi berdolak-dalik, kita masih lagi nak bertekak pasal ni, kita ni memang sama ada tak ada Facebook ataupun ketinggalan zaman ataupun kita ni malam baca lah. Sekarang ni Google je, Google. Majlis Fatwa Kebangsaan sudah sebut benda ni. Standard Fatwa Syariah IOFI sudah sebut. Fatwa-fatwa daripada bank-bank Islam yang ada produk jualan emas, mereka semua menjual secara online. So benda ni orang tak bincang dah, kecuali memang kita ni tak duduk di tengah-tengah kemajuan lah. Kita duduk seorang-seorang dalam hutan dan sebagainya, kita tak tahu perkembangan. So cuba ambil effort sikit, Google saja, baca kan. So itu dari sudut hukumnya. Dan dari sudut jual beli emas secara online ni, kalau boleh saya katakan, kalau boleh saya pesan, bukan tak ada jual beli emas yang tak baca syariah ni, ada, mesti ada kan. Tapi kalau cukup syarat tadi, yang pertamanya kita pasti bahawa emas tu betul-betul ada. Yang kedua, memang kita jual on the spot, beli on the spot walaupun secara online, itu sudah cukup memenuhi syarat membeli emas secara online. Tinggal lagi, contohnya, dia ada dua Iskandar jual beli emas secara online ni.
Satu ialah yang kita panggil sebagai akaun emas. Satu lagi kita jual beli emas fizikal yang bukan akaun. Apa beza dia? Emas fizikal yang bukan akaun ni, kita akan dapatlah emasnya, kita simpan sendirilah. Yang akaun emas ni, kita ada pilihan biasanya, sama ada kita nak simpan sendiri emasnya ataupun kita biarkan penjual itu, kita bagi hak dekat penjual tu untuk tolong simpan bagi kita. Itu akaun emas. Okey, ada dua senario kat sini. Satu ialah kita beli emas simpan sendiri. Sering kali timbul persoalan. Okey, tak apalah, kita beli tadi, dah beli dah. Tiba-tiba untuk kita simpan sendiri, makan masa pula kan. Kita nak kena pergi ambil 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan. Ataupun orang tu nak kena put kat kita 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 bulan contohnya. Adakah itu dikira sebagai tidak patuh syariah? Jawapannya tak. Dia taklah menyebabkan tak patuh syariah. Sebab apa? Sebab masa kita jual beli tadi kan, akad dah termeterai kan. Belian secara spot, lepas tu perpindahan hak milik sudah berlaku ketika akad jual beli tadi. Saya dah beli dengan Iskandar. Tapi kerana sekilo, Iskandar duduk dekat Malaysia pula dah. Iskandar duduk dekat Johor, saya kat KL. Saya kata payahlah saya nak pergi tolong simpanlah emas tu sekilo. Emas tu emas saya tu. Tolong simpanlah. Nanti bila-bila saya senang saya turun JB, saya pun ambil emas tu. Itu je sebenarnya, bukanlah ada delay pada serahan. Serahan tu sudah berlaku tadi masa kita akad jual beli, masa saya beli tu. Dah selesai kat situ. Okey? So jangan keliru. Jangan keliru pula. Ataupun Iskandar kata, okey tak apa, kita agreement bulan depan kawan saya nak turun ke KL, saya kirim kat kawan saya. Adakah sebulan lebih itu dikira sebagai delay? Tak, bukan itu maksudnya. Maksudnya kita dah selesai dah jual beli. Hantaran tu bila-bila. Tak hantar pun tak apa. Apatah lagi kalau hantar lewat, betul tak? Kalau tak hantar pun tak apa. Apatah lagi kalau hantar lewat. Okey, itu kena faham satu. Yang kedua, senario kedua, akaun emas. Akaun emas ni kan kita ada pilihan. Kita nak beli, kita nak simpan sendiri, ataupun kita nak beli, kita bagi dekat penjual emas tu simpankan. Macam di KB Gold kita ada uncang emas. Uncang emas ni memang memberi banyak kelebihan dan kemudahan kepada pelanggan kita. Pertama, dia boleh beli serendah suku gram. Yang kedua, dia boleh ada pilihan sama ada nak biar je dalam akaun KB Gold simpankan tanpa apa-apa charge, ataupun dia boleh keluarkan bila cukup dia nak keluarkan apa. Paling kecil boleh keluarkan 1 gram. Tiba-tiba dia kata, okeylah, saya selagi tak cukup 100 gram, saya tak nak keluarkan. Cukup 100 gram, dia keluarkan gold bar 1 gram. Itu kemudahan yang ada pada akaun emas yang kita panggil apa? Kita panggil sebagai uncang emas. Uncang emas. Okey. Okey, lepas tu kita faham macam tu, maka kita pun boleh beli dengan uncang emas tanpa ada masalah sama ada benda ni patuh syariah ke tak. Dan sebenarnya macam di setengah-setengah tempat lain juga, bila kita kata ada patuh syariah, maksudnya kita ada penasihat syariah yang akan certify, akan audit dan sebagainya. So jangan bimbanglah bab beli emas secara online ni, belilah tanpa was-was, insya-Allah akan dapat kemudahan dan kelebihan yang banyak, insya-Allah. Okey. Okey. Yang Ustaz boleh elaborate lagi tak macam okey, macam adakah emas biasa ke ataupun pelaburan dari segi mana yang kalau kita berminat untuk melabur ataupun nak simpan beli, adakah kita beli emas biasa lagi elok ataupun pelaburan dari segi beli emas beli emas online macam kita beli gram yang kita simpan, bila kita dah meet quota yang kita nak buat keluarkan, dia pun boleh. Ustaz boleh ulaskan? Okey, sebenarnya dia dua benda. Yang pertama ialah kita kena tahu dan faham apa fungsi-fungsi emas. Itu mula sekali. Okey, bila Ish tanya tadi kan, adakah dia adalah pelaburan ke perhiasan ke kan? Kita kena faham kita kena faham bahawa emas ni dia ada macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi. Kalau dulu secara tradisionalnya orang fikir emas ni hanyalah sebagai perhiasan, beli barang kemas kan, beli barang kemas, pakai, yang menyebabkan orang lelaki tak berminatlah emas. Sebab apa? Sebab tak ada nak beli nak pakai kan. Itu yang pertama. Dan bila lately zaman-zaman moden ni pula, ada pula orang cakap emas adalah pelaburan. Maka dia pun terikat pula dia punya mentaliti dia.
Kalau melabur ni mesti harga naik lah. Lepas tu bila harga naik kita nak kena jual lah. Kan contohnya kan. So itu tak salah tapi tak betul semuanya. Tak betul sepenuhnya. Rupa-rupanya emas ni ialah satu alat kewangan yang sangat unik. Dia ada pelbagai fungsi. Kalau kita tahu dan kita banyak pembacaan, semua ni boleh beli buku, baca dan Google dan sebagainya. Emas ni boleh jadi perhiasan, emas ni boleh jadi pelaburan, emas ni boleh jadi simpanan alternatif kepada wang tunai. Kan kalau kita simpan duit selalu je habis duit kita simpan, baik kita tukar cara simpan daripada duit kepada emas. Okey, emas boleh jadi modal pusingan berniaga, emas boleh jadi sumber zakat, emas boleh jadi hedging mechanism, emas boleh jadi dana kecemasan, macam-macam. So bila kita tengok emas ni dalam pelbagai fungsi, maka kita akan jadi pembeli emas yang happy lah. Harga emas naik kita happy, harga turun lagi happy. Pelik kan? Ada orang dia fikir harga emas naik happy lah. Harga turun, Allah tak best lah emas ni harga turun. Dia tak happy. Sebab apa? Sebab dia kekurangan ilmu pengetahuan. So, emas ni bila kita ada pelbagai fungsi dan juga matlamat, maka kita akan rasa happy bila beli dan kita boleh pelbagaikan. Masa harga naik, macam mana kita nak buat? Masa harga turun, macam mana kita nak buat? Okey, yang pertama, itu maknanya kita kena faham dan kena tahu pelbagai fungsi emas supaya kita boleh dapat beli emas dengan apa saja keadaan dan situasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok kepada matlamat kita tadi, barulah kita boleh fikir emas yang macam mana yang sesuai untuk dibeli. Kan? Kalau kita kata perhiasan, okey, perhiasan matlamat kita nak perhiasan, maka kita akan pilih emas perhiasan lah. Barang kemas, rantai, gelang, cincin. Cuma perhiasan ni dapat perhiasan je lah. Kita kena tahu bahawa emas perhiasan ni kerana dia emas perhiasan, maka matlamatnya untuk pakai. Tapi dia tidak berapa sihat untuk menyimpan nilai. Yang pertama sebab barang perhiasan ni kebanyakannya, majoritinya adalah emas berketulinan 916. 916 ni maksudnya 91.6% adalah emas tulen. Yang lebih tu bukan emas tulen, campuran. Yang kedua, harganya menjadi sedikit mahal walaupun ketulinannya rendah kerana ada upah buat. Yang ketiga, spread ataupun beza harga belian dengan harga jualan barang kemas agak besar. Ada setengah tu mencecah sampai 30 ke 40% beza. Jadi dia tidak menyimpan nilai yang baik. Kalau harga emas naik banyak barulah dia untung. Kalau harga emas naik sikit-sikit dia belum lagi mencapai untung. Sebab apa? Sebab spreadnya besar. Jadi saya boleh cadangkan kalau untuk pelaburan, untuk simpanan jangka panjang, untuk menyimpan nilai lebih tinggi, belilah emas yang berbentuk gold bar ataupun dinar. Kerana yang pertama ketulinannya 999. Yang kedua, harganya biasanya dia tidak ada upah-upah dan sebagainya. Dia cuma kalau ada pun premium yang sangat rendah nilainya kan, charge-nya. Yang ketiga, spreadnya kecil. Kalau di KAB Gold, spread gold bar kita antara 6 ke 9% je. Bandingkan dengan barang kemas tadi kan, 20, 30, 40% kadang-kadang kan. So itu semua tidak memberi pulangan yang baik kepada orang yang cuba nak berjinak-jinak emas. Dan tersalah pilih emas ni boleh menyebabkan dia rasa macam emas tak bagus lah. Kan? Emas tak bagus lah. Dan lebih best lagi, quote unquote dia, kalau terjebak pula dengan skim cepat kaya emas. Itu lagi teruk. Kan? Dijanjikan dengan pulangan-pulangan bulanan, dijanjikan dengan kita panggil apa, harga yang sangat murah tapi emas dapat lambat dan sebagainya. So itu antara kriteria kita yang mana kita nak pilih. Okey, itu pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita kena tengok posisi kita sebagai pembeli emas juga dalam nak menentukan barang apa yang kita nak pilih. Adakah kita penyimpan emas? Kalau penyimpan emas, pilihlah gold bar. Adakah kita pelabur emas? Pelabur emas, pilihlah gold bar. Adakah kita adakah kita peniaga emas? Peniaga emas, dua-dua boleh pilih. Sebab dua-dua bagus untuk diniagakan. Sebab macam barang kemas tadi, dia spread besar, jadi untung lebih besar lah kepada peniaga emas. Wallahualam. Okay. Ustaz, kenapa yang macam tadi Ustaz share tadi pasal
dia kata macam kalau kita beli yang fizikal yang emas biasa tu, dia punya spread tu besar. Kenapa? Macam mana? Yang macam spread tu besar, macam antara jual dengan beli tu, dia punya spread membeli dan jual tu agak besar. Itulah bendanya. Kalau kita bezakan antara gold bar dengan barang perhiasan, kelebihan barang perhiasan ni spread kecil. Kekurangan barang kemas spread besar. Adakah boleh nak buat barang kemas spread kecil? Boleh, terpulanglah kepada penjual barang kemas tu. Tapi praktiknya begitu. Nak jawab kenapa, saya tak boleh jawab kenapa. Sebab itulah praktisnya dalam market kita. Bila kita sebut barang kemas dia, mesti spread dia besar. Tapi kalau kita sebut gold bar, ada yang spread besar, tapi kebiasaannya spreadnya kecil. Dan spreadnya memang lebih kecil daripada barang kemas. So pilihlah yang spread kecil kalau nak lebih nilai kan. Itu saja. Okay. Okay, kita boleh gerak kepada soalan, Ustaz. Okey, silakan. Kata sini, saya tak pasti ni typo ke. Tadi kata hukum beli emas secara EPP ke EPF, tak sure pasti masa tu. Dan ataupun buy ansuran. Sebab ada beza pendapat tentang jual beli emas. So soalannya? I think boleh ke hukum membeli melalui ansuran? Okey, hukum jual beli emas secara ansuran secara asasnya tak boleh Secara asasnya tak boleh Okey. Tapi kalau ikut kepada piawaian syariah yang dikeluarkan oleh IOF ni ialah satu pertubuhan syariah yang terbesarlah di dunia yang berada di Bahrain. Dia ada syariah standard tentang jual beli emas. Jual beli emas boleh jual beli ansuran ni, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Okey. Yang pertama, ketika membayar ansuran itu, akad jual beli belum lagi berlaku. Yang kedua, bila habis jual beli itu, maka baru berlaku akad. Yang ketiga, dia boleh ada janji untuk membeli pada harga sekian-sekian, dan hanya pembelian itu diakad selepas daripada habis bayar. Yang keempat, yang ni kena berhati-hati juga. Duit yang dibayar itu kita panggil sebagai security deposit. Saya bayar dekat Iskandar, saya nak beli emas 1,000, saya bayar ansuran RM100 selama 10 bulan. Setiap kali saya membayar kepada Iskandar, duit RM100 itu adalah security deposit. Apa maksud security deposit? Maksudnya duit itu masih duit saya tau. Duit itu masih duit saya. Maksudnya Iskandar tak boleh guna duit itu. Yang pertama. Yang kedua, emas tu belum lagi milik saya. Maksudnya kalau saya nak cancel, saya boleh cancel pembelian emas tu, dan Iskandar tak berhak untuk menghukum saya kerana saya cancel, sebab emas tu belum lagi berpindah milik kepada tangan saya. Okey, itu secara asas. Masalah sekarang, sebab tu di KB Gold kita tak ada program jual beli emas secara ansuran. Sebab bila kita kata kita terima duit security deposit daripada pembeli, sebagai penjual kita tak boleh guna duit tu, dan orang kata berniaga ni tak cerdik lah kalau duit dalam akaun kita tak guna, betul tak? Jadi kita mungkin akan guna, mungkin terguna, mungkin akan pusing juga duit tu. Jadi untuk elak benda macam tu, saya membuat keputusan di KB Gold kita tak akan ada buat duit belian secara ansuran. Kerana syaratnya sangat ketat, dan kita panggil apa? Kita kena jaga betul-betul, terutamanya dari sudut penggunaan duit yang diberi kepada kita. Jadi sebab tu setengah-setengah pendapat yang ketat dia tak terima langsung beli emas secara ansuran. Kecuali ada khilaf pada barang kemas. Barang kemas ada khilaf dengan ulama, ada yang kata masih dikira sebagai emas yang tak boleh dibeli secara ansuran. Ada yang kata boleh beli secara ansuran kerana dia bukan lagi emas dalam kategori emas, tetapi dia sudah jadi barang yang dijual beli. Emas, kategori emas ni dia berhukum dengan hukum duit. Tapi barang kemas kerana dia barang yang dijual, dia berhukum dengan hukum barang, bukan lagi berhukum dengan hukum duit. Sebab tu dia tak dikira sebagai riba. Itu secara ringkas lah.
tentang soalan tadi. Okey, ada soalan lain? Okey, tolong ambil ni soalan terakhir. Dia kata Ustaz, dia kata saya ada 0.5 kilogram dalam uncak 0.5 gram. gram. Okey, salah typo. dalam uncak emas. Nanti bila harga naik saya nak jual. Adakah saya perlu hadir HQ KAB atau dalam buat urusan niaga jualan? Oh, tak perlu. Ah, Secara online boleh, WhatsApp boleh. Nanti akan ada feature jual beli secara online, terus klik saja dan kita akan, kalau jual, kita akan terus masukkan duit tu dalam akaun. Tak ada masalah. So, contoh kalau let's say kita beli melalui online ke Ustaz. Contohlah macam kita dah meet kita punya target a gram. Macam mana kita nak keluar? Adakah KAB ada boleh bagi physical goal tu sekali? Ya, physical goal kita yang paling kecil ialah 1 gram. Kalaulah kita tak cukup 1 gram dan kita nak jual, so kita akan settle dalam bentuk duit lah. Kita akan bagi duit. I see. Okay. Dengan harga goal semasa lah. Ya, dengan harga kita akan bagi harga buyback lah. Maknanya kita beli, kerana macam mana kita nak bagi duit? Kita belilah emas tu daripada customer kita. Jadi kita beli dengan harga belian, harga buyback lah, belian balik. Oh, buyback. Okay. Okay, ambil yang lagi last. Dia kata sini, salam Ustaz, bolehkah kita jual beli gold futures seperti macam FCPO? Okay, sekarang ni pun ada pelbagai, kita panggil apa, jual beli emas yang berbentuk fund kan, exchange traded fund, ETF yang dah patuh syariah. Syarat mula-mula sekali, pada pandangan saya secara ringkasnya, nak beli apa-apa saja melalui kaunter-kaunter saham dan sebagainya, kita kena tengok sama ada saham tu patuh syariah ke tak. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia terlibat dengan fund-fund ataupun saham-saham yang melibatkan emas, adakah benda tu pun disertifai sebagai patuh syariah ke tak? So, kalau dia ada patuh syariah, maka saya rasa tidak ada masalah lah. Sebab semua pun kalau dia mengikut lunas-lunas syariah, sudah pastilah penasihat syariah yang dilantik tu akan bagikan lulusan kan. Kalaulah dia tak ikut prinsip syariah, maka sewajarnya ataupun mereka tak akan dapat kepatuhan syariah. Dia kalau di peringkat yang lebih complicated, macam kalau kita kata di kedai emas dan sebagainya, kita hanya berpandukan kepada ilmu yang kita ada kan. Tapi bagi setengah-setengah syarikat yang di peringkat high level, peringkat dah masuk peringkat saham, peringkat fund, peringkat yang boleh diniagakan di secondary market sebagainya, yang terlibat dengan security commission, sudah pasti mereka akan melantik penasihat syariah yang certify benda tu patut syariah ke tak. Kalau ada certification syariah tu, ya Allah, silakan membeli tanpa was-was, insyaAllah. Okay. Wah, okay. Okay, Ustaz, ada kata-kata terakhir ke Ustaz sebelum kita tamatkan? Kata-kata terakhir saya kepada semua, saya sangat-sangat berterima kasih dengan jemputan Majalah Labuh. Saya pun baca banyak komen-komen dan juga soalan-soalan yang mungkin kita tak sempat nak baca. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi, dan juga saya minta maaf jugalah kalau ada yang ada komen yang marah kat saya ni. Bukan maksud saya nak merendah-rendahkan sesiapa lah, saya bergurau-gurau saja. Kalau ada terasa hati dengan kata-kata saya minta maaf. Tapi saya nak sebutnya di sini, ilmu adalah segala-galanya. Dan banyak sekarang ni sumber-sumber channel-channel, saluran-saluran yang boleh kita tambah ilmu, terutama tentang emas ni kan. Boleh baca buku, boleh Google, boleh baca fatwa-fatwa terkini, bukan yang lama-lama saja tapi yang terkini-terkini juga. Dan boleh juga ikut live-live kita dan tanya soalan. Dan tanya soalan yang berkaitan. Memang pun kadang-kadang ada soalan tu kita rasa macam soalan tu macam soalan quote-unquote soalan bodoh. Tapi sebenarnya memang ramai pun orang yang tak tahu soalan tu, dan juga saya sendiri pun kadang-kadang banyak menerima soalan yang sama, dan kita kena ulang balik lah. Cuma untuk meringkaskan proses tu, kadang-kadang sebenarnya kita hanya patut Google saja kadang-kadang kan, untuk kita boleh baca dari buku. Saya pun banyak menulis dekat FB saya, page saya. Tuan-tuan boleh follow Ustaz Mas dan Dina. Tuan-tuan boleh baca dan tengoklah mana-mana yang mungkin boleh menjawab persoalan. Kalau tak dapat jawapan yang dikehendaki, maka boleh PM dan sebagainya.
Itu sajalah pesanan saya. Okay, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kongsi yang apa tentang kadang mungkin kita sebelum ni ada doubt ke apa. Sekarang kita mungkin dah semakin jelas insya-Allah. So moga-moga kami pun daripada Majabur kalau minta maaf kalau tersilap kata, terkasar bahasa, kami pun minta maaf juga. Moga kita nak kongsikan tentang betapa mudahnya actually nak mula nak melabur dengan emas. KB salah satu platform, kita pun boleh cari juga platform lain jika anda tengok cita rasa semua lah. Sebab tak semua yang kita ada list out yang satu, ada banyak lagi insya-Allah, tapi KB salah satu goal emas yang patut syariah. Alhamdulillah. Okey, itu sahaja daripada kami daripada Majalah Labur. Kami ucap ribuan terima kasih kepada Ustaz Khairul untuk sudi hadir dan kongsikan dan kupaskan tentang pelabur emas dengan bermudahnya boleh membeli emas melalui KB Gold. Itu dia. Alright, itu sahaja daripada kami. Ucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa anda di sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.